Yang Berhormat Timbalan Menteri di sebelah sana, maqasid syariah di hati tertanam. Mempertahankan LGBT suatu yang bahana. Sila jawab soalan saya nombor 6. Terima kasih Puan Speaker. Jawapan daripada Kementerian Kesihatan, ubat profilaksis pra-pendedahan HIV iaitu PrEP ini merupakan kaedah pencegahan farmaseutical pada masa kini yang berkesan dan berupaya mencegah jangkitan secara seksual sehingga 99%. Kaedah ini telah terbukti secara saintifik melalui banyak kajian di luar negara. Pengambilan ubat ini hendaklah mengikuti arahan serta melalui pemantauan doktor pakar terlatih. Lebih 3/4 bersamaan 77% kes baru yang dilaporkan setiap tahun terdiri daripada golongan muda berumur di antara 20 hingga 39 tahun dan lebih 90% adalah kaum lelaki. Ini juga menunjukkan bahawa pendedahan kepada jangkitan HIV telah bermula dari bangku persekolahan lagi. Hampir kesemua 97% adalah dijangkiti melalui hubungan seksual. Buat masa ini, harga PrEP yang boleh diakses di klinik atau farmasi swasta adalah agak tinggi sehingga sekitar RM90 hingga RM120 bagi satu botol PrEP. Dengan kemampuan golongan muda yang terhad, khususnya dalam kalangan pelajar institusi pengajian, maka kaedah ini mampu mencegah penularan jangkitan. KKM sentiasa mengutamakan pencegahan berlandaskan nilai-nilai murni seperti abstinence. Namun mutakhir ini, isu penyalahgunaan substan memberikan cabaran besar kepada usaha pencegahan serta pencegahan. Justru PrEP adalah kaedah pencegahan tambahan yang ternyata berkesan yang perlu disediakan sebagai suplemen kepada usaha pencegahan sedia ada seperti advokasi abstinen, kondom, pengurangan risiko dan yang lain-lain. Mencegah dengan ubat PrEP adalah bersifat sementara berbanding merawat orang yang menghidapi HIV yang perlu mengambil ubat antiretroviral seumur hidup dan pastinya memakan belanja yang lebih besar. Di samping itu, jika orang yang menghidapi HIV mendapat komplikasi AIDS dan penyakit oportunistik, rawatan akan menjadi lebih mahal serta melibatkan kos hospital dan rawatan rapi yang sangat tinggi berbanding dengan pemberian PrEP yang hanya berharga ringgit Malaysia 320 bagi seorang untuk tempoh setahun. Merujuk kepada jawapan soalan kedua Kuala Langat berkenaan tentang kesan penggunaan PrEP kepada kewangan negara, kajian Central of Excellence for Research in AIDS ceria menunjukkan bahawa penggunaan PrEP sebagai langkah pencegahan transmisi HIV membantu menjimatkan kos kesihatan merawat HIV pada tahun 2006 hingga 2013 sebanyak 40 juta. Memandangkan projek rintis ini juga baru saja dilaksanakan, oleh yang demikian, kajian berhubung kesan kepada kewangan negara akan diteliti semula selepas tempoh pelaksanaan selesai, termasuk keperluan meneruskan projek rintis ini di tahun-tahun yang mendatang. Sekian, terima kasih. Kuala Langat. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan tambahan saya, PrEP ni bukan vaksin dan PrEP adalah ubat untuk merawat HIV. Dan pemberian kepada pengamal seks songsang ni yang mana adalah negatif HIV, seolah-olah kita menggalakkan ataupun kita tidak menghalang untuk aktiviti songsang ni. Dan adakah kerajaan memikirkan satu yang serius daripada sudut program pencegahan tingkah laku ataupun macam kempen anti rokok, klinik anti rokok, dan adakah selepas daripada tamatnya program ini setahun yang akan datang akan diberi pula ubat anti PrEP kepada pasangan yang HIV positif dengan alasan untuk mengurangkan kes-kes jangkitan ini. Dan saya dapat maklumat juga bahawa program perintis ini tidak mendapat pandangan daripada fatwa dan juga stakeholder di beberapa peringkat pada peringkat awalnya sebelum dimulakan pada Januari 2023 ini. Terima kasih. Terima kasih Kuala Langat. Saya mengambil pandangan sebegini berkenaan tentang program PrEP yang telah dimulakan. Bagi soalan berkenaan tentang engagement, kita telah mengadakan engagement bersama pihak agamawan dan antara tarikh-tarikh yang kita telah buat adalah pada 27 Jun 2022,
kerjasama antara Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan juga Jabatan Agama Islam Selangor, dan juga selain dari itu terdapat perbincangan susulan bersama KKM dan juga JAKIM pada 20 Disember. Sudah pasti kita bukan hanya sekadar mengadakan bersama agamawan, tetapi kita meluaskan pandangan-pandangan agama-agama yang lain seperti Hindu, Buddha dan juga pihak-pihak gereja. Dan juga saya berpendapat KKM mengadakan program PrEP ini adalah kerana untuk mengurangkan kadar jangkitan, bukan untuk menggalakkan satu tingkah laku seksual songsang. Dan juga rawatan PrEP ini adalah untuk menghidar, dan juga bukan kita tak dapat selektif golongan tertentu sahaja untuk layak mendapatkan. Kerana angka-angka yang kita dapat, katakan tadi saya menyebut bahawa di kalangan yang mendapatkan HIV adalah 97% melalui transmisi seksual, dan juga anak muda berusia 20 hingga 39 tahun kebanyakannya adalah 76% adalah di kalangan anak muda. Dan juga kita beranggapan sekiranya kita memberikan rawatan PrEP ini, kita inginkan kerjasama masyarakat dan juga semua golongan-golongan profesional agamawan untuk membantu. Sementara mendapatkan rawatan PrEP ini, kita akan melakukan rawatan-rawatan abstinen, mengembalikan mereka untuk ke jalan yang betul, dan juga sekiranya mereka meneruskan aktiviti ini, kita bimbang jangkitan HIV semakin menular, dan angka menunjukkan bahawa HIV ini adalah merupakan satu masalah yang besar pada masa yang akan datang. Bandar Kuching. Yang Berhormat Bandar Kuching. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bagi saya untuk menyelesaikan satu isu, sebenarnya kita kena multi-prong. Contohnya kalau kita bagi PrEP, tidak semestinya kita tidak menggalakkan abstinence sebagai contoh. Sebagai seorang doktor, antara oath yang kita ambil, Hippocratic Oath, kita kena menolong merawat semua tak kira background, bangsa, agama dan demografi contohnya. Jadi kalau kita treat this as a health issues, sains jelas menunjukkan bahawa boleh mengurangkan keberjangkitan hampir 90%. Malah ini bukan treatment, is a preventive. Jadi the spirit is different. Tadi ada contohnya berapakah boleh kurangkan dari segi kewangan. Soalan. Dari research clearly shows kita boleh jimat sehingga 47 juta ringgit dalam 8 tahun. Dan jika kita rawat awal, mereka tak perlu ambil rawatan seumur hidup. Jadi apakah pendapat Yang Berhormat Menteri sebagai perawat kesihatan? Adakah kita punya main aim adalah kesihatan seseorang tersebut? Apa khabar? Apa penjelasan? Apa khabar? Khabar baik, Bandar Kuching. Dan juga saya sangat-sangat bersetuju dengan pandangan Bandar Kuching bahawa rawatan ataupun prevention yang kita buat dengan membagi PrEP ini adalah untuk bukan sebagai satu rawatan dan juga galakkan kepada pengamal-pengamal aktiviti songsang ini, tetapi sebagai langkah ke depan untuk mengurangkan. Dan juga kalau kita lihat data jumlah orang yang hidup dengan HIV pada 2022 yang belum dimuktamadkan, jumlah adalah 69,589 dan kes baru HIV pada 2022 adalah 3,177. Saya merasakan pendekatan PrEP ini dapat mengurangkan kadar jangkitan dan juga kebimbangan kita pada usia-usia yang seawal 18 tahun sudah mendapati HIV. Itu tidak mencukupi dengan langkah abstinence saja, tetapi saya menggalakkan sekiranya ada idea-idea, dan juga program ini adalah merupakan program rintis di 18 buah klinik kesihatan di bawah KKM, dan juga peruntukan ini adalah datang daripada Malaysia Aid Council. Saya merasakan sokongan terhadap program ini, kita boleh duduk berbincang dan melihat apakah keperluan dan yes and no berkenaan tentang pemberian PrEP ini untuk masyarakat di Malaysia. Terima kasih Puan Speaker.